Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin Kubah 9 Jakarta apa ni? Jakarta Timur. Yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati tim media Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin dan seluruh para penontonnya dimanapun berada. Dan begitu juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini melalui sosmed sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar sana gerimis, tapi kita masih sempatkan masa kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW sabdakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mahukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang boleh menyebabkan dosa-dosa kalian gugur dan derajat kalian ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah. Maka di antaranya kata Nabi SAW, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Walaupun di luar tengah gerimis, bahkan tempat di belakang sana tu hujan lagi. Tadi tengah hari lebat luar biasa, tak tahulah di sini macam mana. Tapi kita masih sempatkan datang. Mudah-mudahan semua langkah kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kali kedua saya duduk di sini. Yang lain katakan, ustaz siapa tu? Tadi saya dengarkan masuk. Tak tahulah, lupa saya nama ustaz. Tapi ustaz Filipin setahu saya. Itu je. Lupa dia nama saya. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini kita akan membincangkan satu tajuk atau satu tema. Tema kita adalah terbebas kerananya. Apa makna bebas? Tak tahu bebas? Kita tak faham maksud makna bebas. Merdeka. Betul tak? Bebas, merdeka. Lawannya apa? Terkurung. Betul tak? Apa di sini? Terkekang. Iya kan? Sekarang saya nak tanya kepada jemaah. Jemaah nak jadi orang bebas atau nak jadi orang terkurung? Bebas. Fitrah manusia. Kalau seandainya jemaah bebas tapi susah dapat cari makan, terkurung tapi makan melimpah ruah, nak pilih mana? Susah di luar cari kerja, dapat makan susah. Ni terkurung, tak boleh di mana-mana, hanya dalam bilik je. Tapi makan melimpah ruah, nak makan sepuasnya. Nak yang mana? Terkurung?
Ada. Dua-duanya tak baik jemaah. Dua-duanya tak baik. Dua-duanya tak baik. Terkurung banyak makanan pun tak baik. Tak seronok. Bebas tak ada makanan pun susah. Maka yang baik adalah bebas kemudian banyak makan. Kan ya kan? Okey. Terbebas kerananya, dan ini ternyata fitrah manusia. Manusia nak bebas. Ketika terkurung, dia takut dan dia risau. Bahkan seperti yang pernah dulu saya datang ke sini bercerita tentang macam mana orang-orang tua kita, atuk-atuk nenek kita, mereka berjuang untuk mencari kebebasan, kemerdekaan. Betul tak? Mereka tak nak jadi orang terkurung, terikat, terjajah. Tak. Ternyata kes seperti ini pernah berlaku jemaah. Tajuk ini sebenarnya adalah naqal daripada satu hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tentang ada manusia-manusia terkurung tapi mereka takut terkurung, akhirnya mereka nak bebas daripada kurungannya. Bagaimana? Kita akan dengar hadisnya. Kata Nabi SAW, hadis ini daripada Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Nabi SAW menceritakan ada dahulu ada di zaman dahulu 3 orang lelaki. Dahulu ada 3 orang lelaki yang mana mereka melakukan musafir, mereka bersafar. Zaman dahulu safar bukan pakai kapal terbang. Zaman dahulu safar bukan naik speed train. Speed train. Tapi mereka kalau tak naik kuda, naik unta ataupun jalan kaki. Jadi 3 orang ini bermusafir. Kemudian ketika dalam keadaan perjalanan, maka turunlah nuzulul matar, turunlah hujan yang sangat lebat. Orang kalau turun hujan, apa yang dicari? Tempat bernaung. Betul? Tempat bernaung. Dan dia tengah dalam keadaan bermusafir, ditengok kanan, tengok kiri, tak ada tempat bernaung kecuali ada satu tempat. Tempat ini tersorok, gelap, akhirnya dia masuk ke tempat tersebut. Atau yang kita kenal dengan zaman sekarang disebut dengan meghar, atau kita sebut dengan gua. Masuklah 3 orang lelaki ini ke dalam gua. Maka qadarullah fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Maka qadarullah, tiba-tiba batu besar jatuh daripada atas turun ke bawah dan menutupi pintu gua. Mungkin jemaah terbayang ini pasti Ashabul Kahfi. Tak. Ini bukan Ashabul Kahfi jemaah. Ini bukan Ashabul Kahfi. Sebab Ashabul Kahfi berapa orang? Nampak? Khilaf kan? Khilaf dia terjemahan. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum. Kemudian wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Qur rabbi a'lamu bi'addatihim. Ada yang mengatakan 3, 1 dengan anjing. Berarti 4. Ada yang mengatakan 5, 6 dengan seekor anjing. Ada yang mengatakan 7 tambah 1 lagi 8 dengan seekor anjing. Okey. Tapi jemaah, yang mana mereka ini tak ada bau anjing. Maknanya bukan Ashabul Kahfi. Ya. Bukan Ashabul Kahfi. Masuklah 3 orang ini ke dalam gua. Maka ketika gua itu tertutup pintunya dengan batu besar, pada masa itu tak ada WhatsApp.
Tak ada IG, tak ada TikTok, tak ada FB. Nak call siapa? Tak tahu nak call siapa. Jemaah faham tak cakap saya? Nak call siapa? Nak call bomba. Kalau sini apa? Damkar. Nak call damkar macam mana? Andaikan zaman sekarang pun kes itu berlaku, nak call pasti line habis. Tak ada line, tertutup. Apatah lagi zaman dahulu. Tak ada tempat minta tolong. Batu besar ditolak bertiga beramai-ramai, tapi tak goyang sikit pun batu tersebut. Mereka hanya menunggu mati, tapi mereka tak nak mati. Mereka akan berjuang tetap supaya bertahan hidup. Itulah manusia normal. Manusia normal, mereka akan berusaha untuk mempertahankan hidup. Tapi zaman sekarang ada manusia tak waras, dah hidup cari mati. Ada? Banyak, tapi Jakarta Timur tak ada, tempat lain ada. Dah sihat tapi cari mati. Ada yang bawa motor standing, kemudian di jumping naik, wah gaya, seolah-olah satu jalan tengok dia. Lepas tu jatuh, kepala pecah, kalau tak cacat mati. Padahal berapa ramai orang habiskan duit ratusan juta, bahkan miliaran, tujuannya untuk bertahan hidup. Orang pergi ke hospital nak mati atau nak hidup? Nak hidup, jemaah. Nikmat yang sihat yang ada pada diri kita, jaga, jemaah. Jaga betul-betul. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat paru-paru, nikmat buah pinggang, kesihatan khusus, jaga betul-betul. Kerana tahu tak, ada ribuan orang yang sekarang berharap mendapat kesihatan seperti mana kita saat ini. Tapi hari ini kadang-kadang kita lupa minta sihat, tapi Allah bagi sihat. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Dan ingat, thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kalian akan disoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang kalian gunakan, itu akan disoal oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Jadi nikmat sihat, jaga, jemaah. Jangan cari sakit, jangan cari penyakit, jangan cari mati. Kerana mati tak perlu dicari, dia akan datang sendiri. Okey? Maka tiga orang ini berusaha untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Nak tolak batu besar itu, batu tak bergerak sikit pun. Lalas sekali apa yang mereka buat. Mereka, salah seorang di antara mereka mengatakan, innahu la yujikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullah bi salihi a'malikum. Sungguh kalian takkan bebas daripada batu ni. Batu ni takkan bergeser sedikit pun, tak akan beranjak sedikit pun, tak. Kecuali kalian betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian berwasilah dengan amal soleh yang pernah kalian buat. Jemaah, Nabi SAW sabdakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata bagi orang mukmin. Tapi terkadang kita tak yakin dengan doa. Kita ni tak yakin dengan doa. Padahal Allah dah sebut dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Namun terkadang kita tak yakin dengan doa kita dikabulkan. Kerana tak yakin doa dikabulkan, itulah Allah enggan mengabulkan. Kalau kita rasa, kenapa doa saya selama ni tak pernah dikabulkan, diijabah oleh Allah? Sebab apa? Sebab kau tak yakin doa kau dikabulkan. Engkau suudzon kepada Allah. Bukankah kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi ma syaa, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku ini seperti apa yang disangkakan oleh hambaku, dan hambaku berhak bersangka apa sahaja tentangku, sila. Jika ia bersangka baik, itulah yang dia dapat. Kalau bersangka buruk, itu juga yang dia dapat. Padahal Nabi SAW katakan,
ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian yang kalian kena yakin doa kalian pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Ketahuilah Allah tidak akan terima doa daripada orang yang hatinya lalai. Kita doa tapi engkau fikir apa bro? Aku doa dah ni. Ini doa atau merenung nasib ni mah. Doa kena serius. Jemaah doa serius satu kali saja itu lebih baik daripada 1,000,000 kali tapi hati lalai. Bangun tengah malam, doa, buat tahajud, doa kepada Allah walaupun satu kali dengan cara menangis, dengan cara serius dan yakin doa itu dikabulkan, itu lebih baik daripada 1,000,000 kali berdoa tapi hati lalai dan tak yakin doa kita dikabulkan. Kerana kita tak yakin doa kita dikabulkan, itulah yang menyebabkan Allah tak kabulkan doa kita. Apa yang disangkakan oleh hamba-Nya? Yang orang ini mengatakan berdoalah kepada Allah, hanya itu jalannya lagi. Ternyata jemaah, doa itu juga di antara usaha. Doa itu di antara usaha. Kan segelintir orang zaman sekarang doalah kepada Allah. Doa. Mana boleh? Kena usahalah. Padahal doa itu adalah usaha. Kalau kes yang 3 ni, kita berada pada posisi 3 orang tadi, nak usaha macam mana? Batu besar, kita 3 orang nak tolak sampai tangan patah pun dia tak bergerak. Kalau Allah kata takdirkan mati. Tapi mereka tak terbiasa. Mereka berusaha. Caranya macam mana? Dengan doa. Itulah senjata dia terakhir. Seorang mukmin sekarang tak yakin dengan doa dia. Cuma kemudian bukan hanya sekedar berdoa, tapi kalian berwasilah dengan amal soleh yang pernah kalian buat. Wasilah dengan amal soleh yang kalian buat, bukan berwasilah dengan amal soleh yang orang buat. Faham maksudnya? Ni kadang-kadang, ya Allah, bibarakati fulan bin fulan. Fulan itu dah mati dah. Biberkatin fulan, sebabkan berkat fulan bin fulan, kabulkanlah hajatku. Boleh macam tu? Disebabkan, bukan orang biasalah. Contoh Nabi SAW. Ya Allah, biberkat dengan berkat Nabi-Mu ya Allah, kabulkanlah hajatku. Boleh? Berdoa itu wasilahnya dengan amal sendiri, bukan amalan orang. Sekarang orang ini dah silap. Saya bagi contoh jemaah lah. Jika jemaah punya karyawan, punya staff, di sini kan semua tokey kan, bos-bos di sini kan. Bos muka-muka, saya tahu jemaah muka bos dan muka karyawan. Walaupun karyawan handsome, pakai cantik-cantik, saya tahu kau nampak karyawan. Ni ada nampak orang biasa-biasa, tu bos tu. Itu kadang-kadang karyawan sampai 150 orang. Betul kan? Betul. Ada. Jika ada jemaah seorang bos, kemudian jemaah ada staff. Satu orang staff ni datang selalu terlambat. Kerja tak baik. Patutnya kena buang kerja tu. Tak layak dia kerja macam ni. Tapi sebab bos ni masih punya hati, tak apalah, dia punya anak, punya bini, biarlah, bagi dia kerja dulu. Okey. Kemudian sudahlah kerja tak baik, datang selalu terlambat, kerja tak pernah settle. Tiba-tiba datang kepada bos, saya punya kawan bos, kawan saya CA, datang on time, kerja baik, sebab rajinnya dia dalam bekerja, naikkan gaji. Agak-agaknya jemaah sebagai bos, apa yang dibuat ni? Engkau tak sedar diri engkau ni ya. Patutnya aku buang kau kerja. Orang yang rajin, engkau yang minta naik gaji. Sepatutnya kalau dia katakan, bos, aku ni kerja dah memang lebih masa bos.
Orang 8 jam, aku buat 9-10 jam. Aku tak berkira bos. Aku ni semua kerja sepatutnya 5 hari settle, aku buat 3 hari dah settle bos. Kerana rajin aku ni, naikkan sikit gaji aku bos. Agak-agak bos tu naikkan gaji tak? Weh, naikkan gaji lah. Kalau pun tak dinaikkan gaji, sekurang-kurang bagi hadiah. Ini staf mitali, staf terbaik dah ni. Betul tak? Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nak berdoa, kita minta berwasilah dengan amal soleh kita, bukan amal soleh orang. Ini kadang-kadang dia berwasilah dengan amal soleh yang orang buat. Bahkan suatu ketika ada salah seorang sahabat, dia datang jumpa Nabi. Dia berkhidmat dengan Nabi. Ketika berkhidmat dengan Nabi, Nabi tanya, "Engkau ada hajat apa? Mintalah padaku." Dia kata, "Aku hanya minta supaya aku boleh menjadi sahabat engkau di hari kiamat." Maksudnya berdampingan dengan kau di hari kiamat. Ada lagi tak? Kata Nabi. "Wadhat, tu je ya Rasulullah." Itu je. Maka apa jawab Nabi? "Fa'inni ala nafsik bi kathrati sujud." Tolong aku mengabulkan hajatmu dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Engkau kena ibadah lebih supaya aku boleh minta pada Allah, ni fulan ni layak untuk menjadi jiran aku di surga nanti. Bahkan Nabi SAW pun berkata kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah, ittaqillah fa inni la ugni anki minallahi syai'an." Takut kepada Allah, aku tak boleh tolong engkau daripada azab Allah. Tengok. So tak ada kebanggaan. Tak ada kebanggaan, oh saya ini anak Nabi ke, anak kiai ke, anak syekh ke, anak ustaz ke, anak tuan guru ke, anak siapa pun kau, kalau kau tak beriman dan beramal soleh, tak guna. Tak guna. Setuju? Mestilah setuju. Kalau tak setuju, saya bantah dengan ayat Quran. Tengok macam mana Nabi Nuh AS. "Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli." Nabi Nuh AS ketika melihat anaknya tenggelam, Kan'an tenggelam, dia katakan, "Ya Allah, itu anakku ya Allah." Maksudnya apa? Itu bahasa kiasan. Maafkan dia, ampunkan dosanya, gitulah. Apa Allah jawab? "Innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih." Itu bukan keluarga engkau. Sebab dia bukan beramal saleh. Okey, jadi jemaah. 3 orang ini hanya ada satu usaha. Usahanya adalah memohon kepada Allah dan berwasilah dengan amal soleh yang pernah mereka buat. Walaupun amal soleh mereka tak sama. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizq. Allah melebihkan sebagian kamu daripada sebagian lain dalam rezeki. Jemaah, Allah bagi kita kelebihan yang mana terkadang tak dimiliki oleh orang lain. Betul tak? Saya punya kelebihan yang jemaah tak punya. Jemaah juga punya kelebihan yang saya tak punya. Setuju? Okey. Kemudian setiap kita ni punya amal soleh masing-masing. Saya punya amal soleh yang jemaah, saya yakin jemaah tak mampu untuk buat seperti yang saya buat. Begitu juga jemaah boleh jadi punya amal soleh yang saya takkan mampu, walaupun saya ustaz, saya tak mampu nak buat seperti apa yang jemaah buat. Setiap kita punya amalan-amalan kunci sendiri-sendiri. Dan jangan sia-siakan amalan itu. Selagi amalan itu ikhlas kerana Allah, dan kemudian selari dengan tunjuk ajar Nabi SAW, buat walaupun sikit. Boleh jadi yang sikit itu yang menyelamatkan kita daripada kesusahan dunia dan daripada azab Allah di akhirat. Jangan pandang remeh jemaah. Jangan pandang remeh. Kadang-kadang kita suka pandang remeh amal soleh yang kecil. Kita rasa itu amal soleh kecil je, alah, kecil je. Kita hanya fokus dengan yang besar-besar. Padahal belum tentu amalan soleh kita yang besar diterima oleh Allah. Entah-entah amalan kecil itulah yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah daripada neraka. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, 3 orang ini ternyata mempunyai amalan masing-masing
yang amalan itu berbeza antara satu dengan yang lain. Salah satu, jadi diceritakan dalam hadis ini, salah seorang di antara mereka yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini punya emak bapak. Saya tak sebut teks per teks hadis ni jemaah. Kalau sebut teks per teks, ini sampai pukul 9 tak habis. Saya kalau sebut satu, kan ada juga orang-orang kan, wa qala Rasulullah, dan berkata Rasulullah. Atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. 1, 2, 3. Ini sampai pukul 9 tak habis cuma. Sebab kita nak tahu apa ceritanya dan apa benefit untuk kita. Itu sebenarnya. Kita bukan nak belajar bahasa Arab. Kalau nak kursus bahasa Arab lain lagi kelas dia. Jadi salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, aku punya emak bapak. Selama ini aku sentiasa mendahulukan dia daripada isteri dan anak-anak. Sebelum aku berkhidmat mengurus anak dan isteriku, aku uruskan emak bapakku, dan emak bapaknya dah tua. Setiap kali dia nak pergi, maka dia siapkan makanan, minuman susu untuk emak bapaknya. Lepas tu baru dia pergi. Itu kebiasaan. Tapi itu bukan satu kali, itu berulang. Itu dah menjadi lazim bagi dia. Maka ketika itu, pada suatu hari, ternyata aku datang lambat sampai di rumah. Ketika sampai di rumah aku lambat, ternyata emak bapakku dah tidur. Dan ada segelas susu, dan susu ni biasanya aku bagi kepada dia sebelum tidur. Tapi aku nak bagi, aku rasa tak tega nak tengok, nak kejutkan dia. Maka aku biarkan dia tidur. Sementara isteri dan anakku tengah menangis-nangis di bawah, minta, Abi minta susu tu, Abi minta. Gitulah cerita. Tapi aku tahan sampai isteri dan anakku tertidur di kaki. Esok paginya emak bapakku terjaga, dia dahulu aku bagi minum, lepas tu baru aku bagi kepada anak. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Maka lelaki itu mengatakan, ya Allah, jika yang ku buat selama itu memang kerana-Mu, bukan kerana sesiapa, bukan kerana nak menunjuk kepada orang, tapi memang kerana-Mu ya Allah, dan Engkau tahu isi hati, maka bebaskanlah kami daripada batu besar ini. Selepas dia berdoa, maka tiga-tiga ni, jom kita tolak batu ni. Ternyata dengan izin Allah, batu ini pun bergeser. Batu ini beralih, walaupun tak banyak, beralih. Padahal batu besar tadi tak boleh, ternyata boleh beralih selepas doa. Dia tolak, lepas tu batu tu beralih tapi sikit. Sementara dia ni badan besar-besar, nak tembus tak boleh. Takkan kepala masuk, badan tinggal, atau kaki lepas, badan di dalam, takkan mungkin. Habis. Habislah. Hanya ni je pintu yang terbuka. Akhirnya yang satu lagi mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nas ilai. Ya Allah, aku punya sepupu dan aku sangat mencintainya. Boleh tak suka kepada sepupu jemaah? Boleh tak? Boleh tak nikah dengan sepupu? Boleh. Sebab sepupu bukan mahram. Ni saya ingatkan untuk jemaah semua yang punya anak, atau yang para akhwat yang di belakang sana yang punya anak. Dahulu mungkin anak kita masih kecil-kecil, dia rampat dengan sepupunya. Tapi dah mula besar, dah mula balik, dah mula berakal, jangan lagi bagi dia mesra seperti mana mesranya semasa kanak-kanak. Kadang-kadang mentang-mentang dari kecil dia dah mesra, akhirnya dah besar ni main pegang-pegang je. Faham tak? Pegang, berjalan berdua, kadang-kadang berkhaluat berdua. Ini bukan perempuan sebab perempuan dengan lelaki. Sedara dia masuk dalam bilik, dia pun borak-borak, bercerita-cerita dalam bilik berdua je.
Alasannya ini sepupu dari kecil lagi, aku dah seperti adik-beradik rasa. Yes, walaupun merasa adik-beradik, tapi perasaan itu tak cukup hanya rasa-rasa. Engkau tu bukan mahram. Kalau kau menikah dengannya, maka sah ke tak sah? Sah. Dengan sepupu kita bukan mahram, begitu juga dengan sepupu mak bapak kita juga bukan mahram. Faham? Mak bapak kita, mak atau bapak kita punya sepupu. Faham? Dia punya sepupu. Maka sepupu ni dia juga bukan mahram kita. Oleh sebab itu kita tak dibenarkan bersalam-salaman dengannya di hari raya. Tak dibenarkan. Dalilnya apa? Tengok macam mana Nabi SAW menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Talib, yang mana Ali bin Abi Talib adalah sepupu. Zainab putri Nabi SAW menikah dengan Abul As tak? Zainab lain. Abul As itu sepupu Zainab, tapi daripada belah emak, daripada belah Khadijah. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah dinikahkan oleh Nabi SAW oleh anak siapa? Utbah bin Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa? Si Abu Lahab. Allah, tak kenal nama dia. Abdul Uzza nama dia. Abu Lahab tu namanya Abdul Uzza, yang terkenal dengan Abu Lahab. Kan ada juga orang kadang-kadang namanya si A, tapi kunyah dia Abu apalah namanya lah, Abu contoh Abu Nisa ke, kan? Yang dikenal dengan Abu Nisa, tapi nama asalnya tak ramai orang kenal, betul tak? Gitu. Abdul Uzza tak ramai orang kenal. Yang kenal adalah si Abu Lahab. Utbah menikah dengan siapa? Dengan Ruqayyah. Padahal Utbah itu adalah sepupu Nabi SAW. Utbah anak Abu Lahab, Nabi Muhammad anak Abdullah. Abdullah dengan Abu Lahab adik-beradik. Jadi Nabi dengan Utbah sepupuan. Nabi nikahkan anak dia dengan sepupu dia. Boleh faham? Ni benda yang kadang-kadang dipandang remeh, ternyata ini very very important. Okey jemaah. Dia katakan aku punya seorang sepupu wanita dan aku sangat menyukainya. Sebab apa? Biasanya sebab apa? Lawa, betul. Sebab beautiful. Kalau tak beautiful, tak minat aku, baru aku cari yang lain. Ya kan? Jemaah, ni saya ni, kita sama laki, sini semua laki kan? Laki sungguhan kan? Okey. Ni kita fokus lagi. Kita soal secara jujur, jemaah. Ada perempuan cantik tapi agamanya tak cantik. Satu lagi agamanya cantik tapi fizikalnya tak cantik. Agaknya jemaah pilih yang mana? Jujur lelaki ni jemaah. Yang penting agamanya cantik tapi orangnya tak cantik. Agamanya bagus tapi orangnya tak cantik. Atau sebaliknya. Pak, macam mana agaknya? Pilihan yang susah ya. Jadi ramai orang dia pilih apa? Lebih baik fizikalnya cantik daripada agama bagus. Betul tak? Ini lelaki ni jemaah. Ni kita cakap face to face. Ya kan? Betul tak? Hati ke hati kita ni. Okey. Itu fitrah lelaki jemaah. Itu fitrah lelaki. Pernah tak jemaah ni, kita tanya ni, jemaah ketika di sini dah nikah semua? Masih ada belum nikah? Belum yang kedua? Masya-Allah.
ketika jemaah nikah, masa nazar tu, jemaah tengok calon isteri tu, itu dia tengah sujud, tengah solat, tengah baca Quran atau bukan? Bukan kan? Menandakan sebab fizikal. Betul? Sebab fizikal. Bahkan ada orang kata, alah agama nanti boleh diuruskan, boleh diajar, boleh ditarik dia untuk dapat hidayah. Kalau nak beautiful ini besar modalnya. Ingat? Tapi ingat para akhwat, beautiful itu subjektif. Beautiful itu subjektif. Begitu juga handsome pun subjektif. Handsome menurut perempuan ini belum tentu handsome menurut perempuan yang lain. Cantiknya seorang wanita ini belum tentu cantik menurut lelaki lain. Betul tak? Kemana cerita tadi? Okey jemaah. Jadi wanita tadi sepupuku cantik, aku berminat dengan dia, tapi aku punya niat jahat. Aku tak nak menikah dengan dia. Aku hanya aku nak berzina saja dengan dia. Dah jahat niatnya dah. Tapi dia tak nak. Dia tak nak. Pada suatu ketika berjalannya masa, dia hidup dalam keadaan hidup susah. Hidup dalam keadaan susah. Maka ketika hidup susah, dia pun pinjam duit aku. Tapi kalau pinjam pun dia tak mampu nak bayar. Jadi separuh pinjam, separuh minta lah, gitu cerita. Separuh pinjam dikira separuh minta. Maka aku bagi dia duit 120 dinar. Aku bagi dia 100 berapa tadi? 120 dinar. Masya Allah. 120 dinar. Jemaah tahu tak berapa 1 dinar? 4,5 gram emas. 1 dinar bersama dengan 4,5 gram emas. 1 gram emas berapa sekarang? 2 juta. Ya, lebih-lebih sikit cincai dia kita sama kita jemaah. 2 juta. Kalau 4,5 9 juta. 9 kali 120. 1 miliar 80. 1 miliar 80 pinjam duit. Ini bukan pinjam sikit, ni banyak. Pinjam duit 1 miliar 80. Tapi aku pinjamkan dengan syarat dia ikut apa yang aku nak. Dia pun bersetuju. Kemudian ketika aku nak menzinai dia, maka dia pun berkata dengan suara lembut, jangan engkau pecahkan selaput darahku kecuali dengan hak. Maksudnya apa? Aku rela kecuali engkau kecuali dengan jalan yang halal, iaitu engkau nikahkan aku. Kalau cara seperti ini aku tak rela. Padahal niat dia bukan nak nikahkan dia, nak zina saja. Akhirnya tersentak hatiku. Lalu apa? Aku biarkan dia pergi. Aku biarkan duit 1 miliar 80 tu dia bawa. Aku tak minta pada dia. Aku halalkan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitiqa'a wajhik fafarij 'anna hadza fafarij 'anna min hadhihi as-sahrah. Azan? Okey, bagi laluan azan dulu. Muslimin dan muslimat jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu pun selepas berdoa kepada Allah, maka ketiga-tiganya berusaha untuk tolak batu tadi. Ternyata batu itu dengan izin Allah memang bergeser sedikit, beralih sedikit, walaupun tak banyak. Dia orang nak keluar, ternyata tak boleh juga keluar. Akhirnya tinggallah satu orang. Yang satu orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini punya karyawan, macam dia bos. Dia bos dan banyak staf. Dan semua staf aku bayar gaji dia full, tak pernah aku tangguhkan. Kerana jemaah, menangguh-nangguhkan gaji karyawan merupakan sebuah perbuatan zalim dan dosa. Dan ini berlaku di tengah masyarakat kita. Kadang-kadang dah mengaji pun macam tu juga.
Kadang sekolah-sekolah yang kononnya backgroundnya sunnah pun buat perangai macam tu juga. Mudirnya, yayasannya tak faham. Guru bekerja dari pagi sampai petang, kemudian bergaji bukanlah besar, ditangguhkan sampai 3-4 bulan. Alasannya tak cukup duit. Duitnya digunakan untuk pembangunan building sebelah. Ini mudir tak berhati perut ni namanya, jemaah. Jahat biadab mudir seperti ini. Tak ada di Jakarta Timur, di tempat lain maksudnya. Jakarta Timur tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Di sini bukan gaji pun 2 kali sebulan, betul tak? Tempat lain orang sebulan sekali, dia 2 kali sebulan. Jadi jemaah dikasih oleh Allah, dilarang. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun, menangguh-nangguhkan gaji karyawan sebuah kezaliman. Ada seseorang yang punya karyawan, dia dah settle kerjanya tapi dia tak bayarkan. Alasan tak ada duit, tapi dia ada duit, dia pergi bawa keluarganya umrah. Satu orang 30 juta, kali ada 5 orang 150 juta. Sementara gaji karyawan itu mungkin hanya 2 juta kali 5 10 juta. Tak ada duit untuk gaji karyawan, tapi ada duit untuk pergi umrah. Lalu dia meminta kepada Allah di depan Kaabah, ya Rabb, ya Rabb, tapi duit dia umrah dia pakai hak orang lain. Haram, jemaah. Jangan main-main. Orang kalau dah saatnya terima gaji, bayar. Kerana menangguh-nangguhkan sebuah perbuatan dosa. Adapun lelaki ini, dia tak pernah menangguhkan. Dia bayar. Namun ada satu orang yang sepatutnya dia terima gaji, tapi dia tak ambil. Terus dia belah, dia pergi gitu saja. Kita kalau ada staff, kalau ramai zaman sekarang, kalau ada staff, dia kerja tak bayar, padan muka kau je lah, baguslah, aku tak bayar. Jimat duitku, kata dia. Ya kan? Tapi dia risau. Ini duit orang ni. Bermakna lelaki itu lelaki saleh. Risau dia, bimbang dia. Ada hak orang lain dalam hartanya. Akhirnya apa? Duit ni daripada terletak gitu saja, aku buatlah bisnis. Aku beli kambing, aku beli hewan-hewan ternak, aku beli semua lah yang boleh dibeli dengan gaji tersebut. Maknanya gaji ni bukan kecil ni, besar ni jemaah. Dan akhirnya berjalan masa, kambing itu beranak pinak, akhirnya banyak. Dah beberapa lama datanglah si staf itu tadi. Dia minta kepada aku minta gaji aku yang dulu aku tak ambil. Apa kata si bos? Ada. Meh. Dia pergi ke padang, dia tengok kan, kau nampak tak kambing dari ujung tu sampai ujung tu? Nampak. Kambing siapa tu? Itu bukan kambing aku. Dia tahu. Itu kan ada juga orang macam tu jemaah. Dia nak kahwin, ni kes nyata ni. Dia nak nikah. Lepas tu dia kata, abang punya harta banyak, tanah abang luas. Yang orang ni pun berminat dengan lelaki ni. Akhirnya selepas nikah, bang, tanah abang di mana? Dia pergi ke tanah abang. Ini tanah abang semuanya ni. Bangunan ni tanah abang ni. Tanah abang? Iya, kata dia. Kalau tak percaya, tanyalah. Tanya, betul ni tanah abang? Iya, ni tanah abang. Tengok. Ternyata tanah orang. Tu kambing ujung-ujung tu semua tu hewan ternak itu bukan punya saya. Itu gaji engkau. Maka lelaki tadi katakan, la tastahzi' bi. Kau janganlah memperolok-olok aku. Kau janganlah mengejek aku. Takkan gajiku sebanyak tu? Banyak tu. Seekornya berapa kali sekian, banyak. Gajiku tak sampai macam tu. Ya, gajiku tak sampai macam tu. Tapi aku buat bisnis daripada duit tu terbenam. Itulah dia semuanya. Itu semuanya. Yang menjadi masalah jemaah, apa? Fa akhadhahu kullahu. Dia ambil semua kambing-kambing tersebut, dia tak sisakan satu. Memang kedekut betul lah lelaki. Tahu kedekut? Bakhil. Dia ambil semuanya, tak disisakan satu. Amboi, betul-betul lah orang. Orang ini tak tamak pun dengan harta. Kalau tamak tu patutnya dia kan, kalau orang yang tamak harta jemaah,
gaji kau berapa? Gaji sekian. Nih gaji kau, yang itu tetap punya aku. Kan gitu kan? Aku yang usahakan, tapi tak berani dia. Begitu berhati-hati dia dengan masalah harta. Karena memang hartanya akan ditanya oleh Allah, min aina iktasaba wa fima anfaqa, dari mana kau dapat dan ke mana kau belanjakan. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika apa yang kau buat ini semuanya memang kerana mengharapkan keridhaan-Mu, fafarrij 'anna min hadhihi as-sakhrah. Maka fafruj 'anna ma nahnu fihi. Bebaskan kami daripada batu besar ini. Maka tiga-tiganya pun berusaha menolak. Akhirnya batu itu jadi beralih dan tiga-tiganya selamat keluar. Akhirnya mereka terbebas disebabkan apa tadi? Amalan saleh. Itulah tajuk kita. Terbebas kerananya. Kerana apa? Kerana amalan saleh yang ikhlas. Amalan saleh saja tak cukup. Solat saja tak cukup. Puasa, baca Quran saja tak cukup. Tapi kena diiringi dengan ikhlas. Dan di samping ikhlas, kita juga dituntut untuk ikut tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia diterima oleh Allah. Tengok jemaah, ternyata amal saleh yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ia memberikan benefit kepada kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan ini selari dengan firman Allah dalam surah Fussilat. Kata Allah, man amila salihan falinafsi. Siapa yang buat amal saleh untuknya. Ketika kita buat amal saleh ikhlas kerana Allah, walaupun orang itu tak membalasnya, kita bantu orang itu tak membalas kebaikan kita, ingat Allah pasti akan balas kebaikan kita dari arah yang lain yang kita tak sedar. Jemaah mungkin ketika di jalan tengah bawa kereta, tayar pancit. Tahu tayar pancit? Tayar meletup, tayar. Apa tu? Tayar. Apa? Ban tu bukan ni. Iyalah, roda. Itulah lebih kurang. Tayar tu jemaah pancit meletup. Atau enjin kereta kita rosak. Tiba-tiba ada orang yang kita tak kenal. Tiba-tiba, cik, abang, apa rosak abang ni? Okey, dia bantu kita tanpa minta duit 1 sen pun. Nak dibagi, tak bang, pergi gitu saja. Jangan ingatkan itu free jemaah. Itu bukan free. Itu adalah sebahagian daripada balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia yang mungkin kita pernah berbuat baik kepada orang lain yang mana kita tak sedar, kita lupa kita pernah berbuat baik, tapi Allah tak pernah lupa. Bukankah Nabi SAW sabdakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu suka tolong orang lain. Orang tu tak balas kebaikan kita, tapi Allah balas dari arah yang lain. Jadi jangan pandang remeh sebuah amal saleh. Walaupun nampak kecil, boleh jadi itu yang menyelamatkan kita daripada kesusahan hidup dan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itulah dia. Okey, Allah taala alam. Habis ceritanya jemaah. Dia panjang-panjang, kajian masuk kanan keluar kanan. Saya cerita buat faham? Tak. Entah faham tak tidak. Tapi aku rasa macam nonton Filipin live. Gitu. Tapi jemaah sini faham Itu jemaah, bahawa amal soleh yang pertama tadi apa? Amal soleh boleh membebaskan kita, menyelamatkan kita dunia akhirat. Amal soleh yang ikhlas kerana Allah dan ikut tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis ini juga melihat begitu hebatnya birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga hebatnya yaitu iffah, menjaga kehormatan diri daripada perbuatan yang keji. Jangan buat malu diri kita jemaah. Cuba kita kena sedar jemaah, kita hidup di zaman sekarang, zaman moden. Masih ada masa ni? Masih boleh? 5 minit je. Kita ni jemaah
kadang-kadang segelintir orang zaman sekarang, dia buat tindakan tapi dia lupa kalau dia akan tua dan akan punya anak dan akan punya cucu, dan itu akan ditengok, tindakan dia akan ditengok oleh anak cucu dia. Zaman sekarang kan ada orang betul muda, lepas tu dia videokan terkinja-kinja atau terkinja-kinja, joget-joget di video, lepas tu dia upload. Dia rasa dirinya cantik, tapi tahu tak bahawa perkara itu akan membuat dia malu ketika dia tua nanti. Jadi kalau seandainya anak cucu dia punya perangai teruk, orang katakan, siapa cucu saya tu? Mestilah atuk nenek dia aku kenal, teruk macam dia lah. Cucu pun terbawa-bawa nama atuk dia dulu teruknya. Kita hidup di zaman sosmed jemaah. Kita hidup di zaman sosmed yang terkadang hilang rasa malu. Jaga ifah kita, jaga kehormatan kita. Jangan sampai kehormatan kita terjejas. Dan kemudian jemaah, yang terakhir, jangan tamak dengan harta. Kita semuanya cinta harta. Siapa yang tak cinta harta, angkat tangan. Tak cinta harta, angkat tangan, angkat tangan. Saya tak bagi hadiah, tapi saya ambil duit dia. Yang tak cinta harta, buktinya semuanya tak angkat tangan. Maknanya semuanya cinta harta. Cinta harta itu fitrah yang tak boleh melampau sehingga tamak, tak bezakan lagi halal haram. Sayati ala nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang masanya nanti di mana manusia akan berebut nak cari harta, tak kisah dari halal haram, yang penting dapat harta. Jangan kita menjadi manusia tamak sehingga tak lagi membezakan antara halal dan haram. Allah Ta'ala alam bisawab. Okey, nak akan betulkan tak sampai 5 minit. Ada soalan jemaah? Ada pertanyaan? Soalan tak faham. Ada soalan ni, tengok mana sih soalan? Kebetulan ada nama abang-abang soal. Tak ada? Kalau ada seseorang dia ke masjid, apa? datang ke masjid, kemudian dia nggak sholat, tapi dia numpang ke toilet aja, apa? Masya Allah, bagus itu. Ada soalannya, macam mana orang datang ke masjid bukan untuk solat, bukan untuk ibadat, tapi hanya numpang pergi ke tandas, ke toilet, lepas tu pergi. Kalau seandainya dia musafir, kemudian dia numpang numpang pergi ke toilet, lepas tu sebelum pergi dia masukkan duit ke tabung, no problem. Bermakna dia pun sebenarnya juga tengah beribadah, iaitu bersedekah. Atau seseorang yang datang ke sini, dia tak masukkan duit tabung, tapi dia pergi ke tandas, ambil wuduk, solat tahiyatul masjid, baru pergi. Begitu caranya. Ingat jemaah, bahawa operasional masjid itu bukan duit peribadi kita, tapi itu duit umat. Dan orang umat bersedekah untuk orang yang dalam masjid supaya melakukan aktiviti-aktiviti ibadah. Apapun ibadahnya dalam masjid, mereka redha. Jangan gunakan fasiliti masjid untuk kepentingan peribadi, apatah lagi untuk maksiat. Ada segelintir orang, dia di masjid, lepas tu handphonenya lowbat. Mana charger? Tak ada di sini, tempat lain maksud saya. Tak charger. Sudahlah charger, kemudian wifi ni kebetulan pun open, pakai wifi. Sudah pakai wifi masjid, pakai charger elektrik masjid, kemudian nonton TikTok orang perempuan seksi terkinja-kinja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermaksiat di rumah Allah, menggunakan fasiliti rumah Allah. Berapa dosanya di jemaah? Kita rasa alah kecil je ustaz, biasanya memang nampak kecil. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, dalam surah An-Nur. Sesuatu kamu pandang remeh, ternyata besar di sisi Allah, dan itu boleh jadi menyebabkan engkau dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. So kalau kita datang ke masjid, jangan hanya sekedar pergi ke tandas. Kalau nak pergi ke tandas, kita tak nak beribadah dalam masjid, contoh kita tak nak solat, baca Quran, maka macam mana? Ambil duit, masuk dalam tabung. Begitulah caranya. Okey, Allah Taala alam bisawab.
InsyaAllah. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, tadi ni terlupa, sila. Oh ya, dia pun lupa. Sila. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan keras saat murojaah? Okey, Masya Allah. Ini semuanya soalan-soalan nampaknya luar isi hati. Luar isi hati yang dia geram selama ni. Okey, jemaah. Macam mana hukumnya dia murajaah Al-Quran dengan suara kuat? Tengok di mana tempatnya. Kalau seandainya dia buat murajaah dengan suara kuat dan ketika itu semua orang tengah murajaah supaya semangat, maka semuanya sama-sama kuat, tak ada masalah. Sebab kalau dia suara baca pelan, nanti semuanya tertidur. Tapi tak boleh baca suara kuat sementara di tempat lain ada orang tengah berzikir, ada orang solat sunat, ada orang ini. Tak boleh. Kerana apa? Mengganggu orang lain tengah ibadah. Kita tak boleh mengganggu orang lain ibadah walaupun kita tengah berbuat ibadah. Begitu. Jadi tengok situasi. Tengok situasi. Mana situasinya? Kalau halakoh Quran, kita halakoh semuanya, suara sama-sama kuat, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita seorangnya tengah murajaah, maka kecilkan sedikit. Okey, kecilkan suara, cukup hanya kita saja yang dengar. Kadang-kadang orang tu nak kuat tu nak tunjuk kalau dia baru belajar tahsin cuma dapat sertifikat tahsin. Tu dia nak tunjuk. Soal baca Quran bagus. Itulah sebenarnya. Dah kecilkan suara. Kalau kes yang kedua tadi, Allah Taala alam bissawab. Tadi. Tunggu dulu Pak. Ini ada yang bertanya Pak. Sila. Yang bertanya depan-depan, yang belakang nampaknya rasa-rasa dah diwakilkan dengan yang depan kata dia. Masya Allah. Berkaitan dengan soalannya berkaitan dengan qanaah, Ustaz. Di satu sisi kita dituntut untuk qanaah, di satu sisi kita juga dituntut untuk mencari harta. Jadi kalau kita sibuk cari harta, maknanya kita tak qanaah. Qanaah itu maksudnya merasa cukup dengan pemberian Allah sehingga dia berusaha mencari yang halal saja. Dan kalau apa yang dapat itulah dia tak merebut hak orang lain, dia tak ambil hak orang lain walaupun dia tengok walaupun banyak, kerana itu bukan hak dia tak ambil. Itu yang disebut qanaah. Adapun salah ke umat Islam mencari harta sebanyak-banyaknya, bukan, bahkan dituntut. Memang tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis mengatakan wahai orang beriman, carilah harta sebanyak-banyaknya. Tak ada ayat yang bunyi macam tu. Tapi Allah kata apa? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Solat wajib kepada everyone, ya kan? Yang balik dan berakal. Okey, yang muslim balik dan berakal. Tapi kalau zakat hanya untuk orang kaya, orang miskin tak wajib berzakat. Jadi seolah-olah Allah katakan apa? Wahai orang beriman, cari duit sebanyak-banyaknya, dah cukup duit, cukup haul dan nisab, keluarkan zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diwajibkan haji bagi orang yang ada kemampuan, di antaranya finansial. Seolah-olah Allah katakan wahai orang beriman, cari duit sebanyak-banyaknya, simpan, kemudian cukup duit itu untuk pergi haji. Pergi haji. Jadi tak salah kita untuk cari harta. Yang tak boleh itu kita melampau cintakan harta sampai halal haram kita tak kisah. Itu yang baru namanya tak qanaah. Baru dapat ini je dapat. Tapi itu ada besar, cuma itu bukan punya kita. Tak apa, ambil je. Itu yang salah. Tapi kalau kita rasa ini yang dapat, inilah disebut dengan qanaah, kerana ini adalah harta yang halal ini saja. Itu disebut qanaah. Okey. Terakhir juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semula? Syiah tu nama orang. Oh, contoh. Tunggu dulu Pak, kapal terbang suaranya lagi kuat daripada Bapak. Dia kata pepatah Arab, fahmus su'al nisful jawab. Faham soalan separuh jawaban. Ini saya tak berapa dengar. The best. Sini Pak, sikit lagi Pak. Saya tak makan orang, cengil Pak. Sebagai yang berhutang. Si A beri hutang.
kepada si B. Tapi akannya gini, ini zakat kamu pasrahkan ke kamu. Tapi nanti saya bilang seperti motong utang. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Soalannya macam mana? Si A punya duit, dia pinjamkan duit kepada si B. Ternyata si A ini punya duit banyak, cukup haul dan nisab, keluarkan zakat, dibagi kepada si B. Akannya nanti ni zakat aku bagi pada kau, tapi kau punya hutang, aku potongnya. Jadi jemaah dikasih oleh Allah, kita kalau bayar zakat dia. Dia nak bayar hutang ke tak, itu urusan dia. Kita ni saya ada di zakat, contoh zakat saya 1 juta, ni bagi 1 juta. Dia punya hutang 2 juta. Berarti aku ambil 1 juta, tak boleh. Bagi dia dulu. Bagi dia, lepas tu tapi ustaz yang 1 juta tu dia tak nak bayar hutang. Itu urusan dia kan, kita dah bayar. Kita dah bagi. Ya dah, kita bagi saja. Dia ganti hutang tak ganti hutang itu urusan dia. Macam tu cara dia. Tak boleh. Ni dipegang. Ni di zakat aku. Tambah lagi dia bayar zakat, dia pegang hujung. Ni zakat aku. Tapi aku tarik balik kerana aku punya hutang. Tak bagi dia, bagi lepas. Bagi lepas kerana itu hak fuqara wal masakin. Kalau dia asnaf tu hak dia. Dia bayar ke tak bayar hutang itu urusan kedua. Okey? Allah Taala alam bisawab. Oh, lanjutan masih ada nih. Masih. Kalau gini bagaimana? Andaikan saya, saya punya niatan mendapat sesuatu, akan memberikan kepada saya sesuatu. Tapi juga sama juga dia berhutang. Dia berhutang pada saya. Apa itu boleh saya potong atau tidak? Terima kasih. Masya Allah. Tadi itu zakat. Yang ini bukan zakat. Ini hibah, hadiah. Tadi itu zakat. Ini hadiah. Aku nak bagi hadiah kepada dia. Aku nak bagi hadiah kepada dia. Contoh aku nak bagi hadiah 1 juta. Contoh, aku bagi hadiah 1 juta. Tapi dia punya hutang 1 juta. So, tak jadilah aku bagi hadiah. Kenapa berpusing-pusing sangat? Bukankah dalam surah Al-Baqarah Allah katakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada orang dalam keadaan kesukaran ekonomi, kesusahan ekonomi, dia minta tangguh, bagi tangguh sampai dia mendapat maisarah. Bukan kami dengan maisarah, maksudnya dapat kelampangan. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika engkau mensedekahkannya, maksudnya kau halalkan, maka itu yang baik bagimu. Maksudnya tak perlu aku punya niat bagi pada kau nanti itu. Tak perlu seperti itu. Cukup hutang kau aku lunaskan. Maksudnya aku freekan, aku halalkan. Maka itu yang baik bagi kita dan kita juga dapat pahala di sisi Allah. Tak perlu aku ada niat pada kau, tapi aku tak jadilah kerana aku punya hutang. Tak perlu seperti itu. Okey? Allah Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menggunakan makam orang tua sebab supaya ziarah tak banjir, Apa semula? ada niat karena makam orang tua misalnya karena supaya ziarah suka banjir tanah jadi rusak rata maknya dipindahkan. Apakah ada syariatnya untuk disolatkan sebelum tempatkan? Okey. Soalannya Ustaz, kuburan emak saya selalu kena banjir, dan kalau kena banjir nanti akan hilang dan mungkin jadi akan bertindih. Jadi saya ada niat untuk pindahkan ke tempat lain. Adakah saya perlu solatkan? Tak perlu disolatkan. Nak solat macam mana? Jasad ni dah tak ada lagi itu. Setahu saya kafan yang ada lagi itu pun kalau ada, tata kafannya pun tak ada juga, tulang-tulangnya. So tak perlu dimandikan, tak perlu disolatkan, pindahkan saja ke tempat yang lain. Maka begitu caranya. Okey? Okey, cukuplah. Itu sajalah. Itu saja boleh saya kongsikan pada malam ini, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin yang sudi membiarkan saya duduk di tempat ini. Begitu juga yang saya ucapkan jazakumullah khair jazak kepada seluruh para jemaah yang sudi dengarkan kajian ini sampai habis.
Walaupun ada mungkin segelintir jemaah yang faham, ada yang mungkin 50% faham, ada yang mungkin hanya sekedar angkuh saja. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Yang betul itu semuanya datang daripada Allah. Silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.